Saya minta maaf banyak-banyak lah ya. Soalan dia, pernahkah saya menghindukan orang Islam di zaman kehinduan saya? Pernah. Saya mohon maaf banyak-banyak. Semua orang yang saya buat lagu tu, semua saya dah dakwah dan tarik balik kepada agama Islam. Semua dah masuk Islam dah. Termasuk girlfriend saya lah. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, kita selalu sejak akhir-akhir ini dalam surah khabar, ada isu-isu macam isu orang tukar agama. Dan paling menyedihkan kita, memeranjakan kita, umat Islam yang pergi ke mahkamah mohon nak keluar agama Islam. Ini macam dah tak ada apa dah. Saya sebagai seorang kaunselor yang buat usaha kepada mereka, memang saya nampak lah. Dan kita beberapa hari lepas, kita tahu Makcik Nyonya Tahir, bila dia mahkamah putuskan kematian dia itu adalah kematian seperti orang bukan Islam sebab dia sejak kecil beramal dengan agama Buddha. Ini akan jadi satu kelaziman bagi orang-orang lain. Ramai lagi yang saya tahu kes sewaktu dengan Nyonya Tahir, Makcik Nyonya Tahir ni, ramai akan pergi mahkamah tuntut. Dia kata, saya sejak lahir, walaupun lahir dalam keluarga agama Islam, saya beramal dengan agama bukan Islam. Jadi kenapa Nyonya Tahir engkau boleh benarkan, aku tak bagi? Benda ini pasti akan berlaku. Kalau tak percaya, tengoklah. Tambah lagi, semua mahkamah-mahkamah syariah akan dibanjiri oleh tuntutan sebegini. Sebab saya buat usaha kaunseling, saya tahu memang banyak kes-kes sedemikian. Kenapa terjadi sampai begitu? Kalau tengok dalam kes Makcik Nyonya Tahir itu, dia adalah daripada hasil perkongsian salah seorang ibu bapa dia adalah keturunan Cina, saudara baru Cina. Dan saudara baru ini pula yang masuk Islam tak belajar, tak diajar, tak dibimbing. Jadi bila dapat anak Nyonya Tahir, dia dibesarkan oleh keluarganya yang berbangsa Cina, yang bukan agama Islam. Dalam keadaan takkan orang bukan Islam nak besarkan anak dia sebagai atau orang yang dipilih sebagai orang Islam. Banyak kes orang-orang Hindu yang berkahwin dengan orang Islam atau India Muslim, bila dapat anak pula dipelihara oleh keluarga yang bukan beragama Islam. Bila anak ini besar, sebab dia besar sebab walaupun nama Islam, dia hanya tahu tentang agama bukan Islam. Jadi bila dia nak berkahwin dengan seorang wanita atau lelaki pilihan yang bukan beragama Islam, dia pergi ke Jabatan Pendaftaran. Jabatan Pendaftaran akan bagi tahu, ini kad pengenalan kamu tertulis sana Islam. Kamu kena tukar ini, buang perkataan Islam, atau kamu pergi kahwin dengan cara Islam. Jadi dia pun cepat-cepat pergi mahkamah syariah, Jabatan Pendaftaran, dan buang perkataan Islam. Tapi kalau di Negeri Sembilan, dia selamat sikit lah. Sebab bila dia pergi ke mahkamah, mahkamah akan hantar dia ke Jabatan Mufti. Bila datang ke Jabatan Mufti, saya dibagi masa setahun untuk buat usaha atas mereka. Kalau tak puas, boleh minta tambah setahun lagi. Sebab melalui usaha beginilah 60% kes permohonan keluar Islam dapat diselamatkan di Negeri Sembilan. Di negeri-negeri lain tidak ada peruntukan macam itu, tak ada pun usaha sebegitu. Jangan panggil saya main perleh lah, sudahlah cukup banyak kerja. Kalau untuk orang bukan Islam, insya-Allah. Tapi orang nak keluar Islam, cari ustaz-ustaz lain. Awal-awal saya bagi tahu, sebab memang usaha untuk mengembalikan seorang kepada agama Islam mengambil usaha yang sangat tedious. Memang usaha yang sangat payah. Bukan pergi masuk Islam dah tak ada. Kadang-kadang saya sendiri bila nak berdepan dengan mereka, 3-4 hari saya kena menyediakan dalaman saya itu dulu. Saya nak berdepan dengan puak-puak ni. Kemudian selepas pula kita dengar apa-apa yang dia cakap, terngiang-ngiang 2-3-4 hari. Ada yang duk menangis, tolonglah ustaz, benarkan saya keluar agama Islam ustaz. Ustaz nak banyak mana duit pun saya sanggup bagi ustaz. Ada yang datang sujud kepada saya. Kamu nak saya sujud kepada kamu, saya sujud. Bagi saya keluar agama Islam. Macam-macam. Bila tengok benda-benda ni memang ujian lah. Perlu kepada kecekalan hati. Saya yakin yang bagi bolak-balik hati ni kerja Allah. Dan pernah ada satu kes yang saya buat kaunseling 2 tahun. Seorang budak Melayu daripada umur 26 tahun, asal daripada Kuala Lipis, Pahang. Dia samalah, dia mohon keluar Islam. Lepas dia fight, dia sokong oleh Persatuan Hindu, Persatuan Ulama Hindu, macam-macam sokong dia keluar Islam. Termasuk lawyer, hakim, peguam-peguam yang pergi buat affidavit, buat surat sumpah, macam-macam, semua sokongan keluar, semua cukup. Akhirnya dia fight masalah teknikal di mahkamah syariah, jatuh hukuman murtad. Bila mahkamah syariah keluar surat kata dia dah murtad, dia pergi Jabatan Pendaftaran, cepat dalam masa sebulan dapat IC, my card, perkataan dulu dah buang nama Islam, kan sebut nama lah, ubah nama jadi Shamini Dewi.
Perkataan Islam dah tak ada lagi dah. Lepas 4 bulan kemudian dia telefon balik, 3-4 bulan kemudian telefon balik. Satu hari saya pun terkejut, dia telefon, Ustaz, dia kata kenapa Rosna? Saya panggil dia dengan nama lama dia lah. Pasal apa? Ya Ustaz, jangan marah. Tak ada marah. Pasal apa? Bila saya pernah marah dengan kamu? Dia kata, saya kalau nak balik kepada agama Islam, Ustaz sanggup terima saya kah? Dia kata, bila masa kita halau kamu daripada agama Islam? Itu doa kami sejak hari pertama saya jumpa sampai hari ini. Saya tetap sebut nama kamu dalam doa saya, agar awak kembali kepada agama Islam. Dia pun Alhamdulillah datang berjumpa kepada saya. Itu antara beberapa orang Melayu yang saya Islamkan. Tuh, ya. Dia masalah sekarang nak tukar nama kepada nama Islam, ada sedikit masalah teknikal. Sebab dia sekarang berstatus saudara baru. Kalau nak tukar balik nama kepada nama Islam, bukan pergi pendaftaran tukar macam tu dah. Dia kena mohon masuk Islam balik. Ini perundangan negara pula satu hal. Dia kena pergi Jabatan Agama. Kami dah Islamkan di Perkim, dah pergi berdaftar di Jabatan Agama. Bila saya minta Jabatan Agama keluar kad Islam, dia kata, dah, ini budak ini cukup sekadar bertaubat. Yalah, saya faham lah. Allah tahulah dia nak taubat boleh. Tapi Jabatan Pendaftaran tak ada dalam istilah dia. Taubat tu tak ada. Tahu buat ada. Taubat tak ada. Jadi teknikal. Orang nak masuk balik pada agama Islam pun ada benda-benda teknikal yang masih menghalang. Ya, ini. Ya, kita doa lah benda-benda. Kita kena prihatin lah. Ya, orang agama kita keluar tu kalau nak masuk, cepat-cepatlah tarik. Alhamdulillah sekarang dia belajar beramal dengan agama Islam. Sebab itu kalau kita terdengar atau terjumpa ada orang yang pernah dulu beragama Islam, sekarang dah keluar agama Islam, jangan marah, jangan maki mereka. Walaupun dah jatuh hukum, dah tukar, dah kahwin dengan orang bukan Islam, jangan marah. Tunjukkan kasih sayang kepada mereka. Bila berjumpa, senyum kepada mereka. Apa khabar, sihat ke? Anak-anak sihat ke? Berapa anak sekarang? Pasal apa? Satu hari nanti, bila dia rasa jemu dengan agama baru dia, agama bukan Islam, kalau dia nak balik, kalau kita buat muka masam kepada dia, ke mana mereka nak pergi? Ya, sebab itulah bila ada beberapa kes yang dulu sensasi dalam negara kita, Kartina Kamarudin, apa kakak dia yang anak Buhari, yang Aisyah Buhari daripada Johor, anak imam. Ya, bila dia keluar mahkamah putuskan dia dah bukan Islam, Allah marah betul umat Islam. Bila marah, itu yang terpaksa dia keluar negeri, pergi duduk Australia, dah beranak pindah dah kat situ. Ya, kalau kita kata Aisyah tak apalah, lupa-lupalah, bila you rasa macam balik pada Islam, datanglah, kita sanggup terima you. Sepatutnya sebab kita buat kain rentang macam tu, pergi bubuh dekat KLIA. Yes. Lepas tu kita buat lagu tu lah. Biar orang bila nak patah balik, dia rasa senang. Ramai orang tak nak balik dan takut balik kepada agama Islam, walaupun dia tahu dia dah buat kesilapan, kerana reaksi umat Islam itu sendiri. Ya, saya cakap ni pengalaman saya sendirilah. Ya, orang dulu lah. Pasal dia nak masuk Hindu bukan pasal Hindu agama betul.